Hai semua, kita bertemu lagi dalam Kisah Seram. Kali ni, I nak bawa korang semua masuk dalam minda seseorang melalui mimpi dia. Kalau betul mimpi ni mainan tidur, siapa mainkan dia? Sebelum I mula cerita, subscribe lah dulu. Sebelum I start, sedikit background tentang punya cerita ni. She's a Chinese girl. Jadi bukan nama sebenar untuk kisah ini adalah Ella. Sempena group member zaman I membesar dulu, SHE. Dulu ada group dari Taiwan, SHE girl group. Dia ada Selina, Hebe, Ella. So kita gunalah nama Ella untuk watak ini. Kenapa I nak tekankan punya cerita ni adalah berbangsa Cina? Sebab permulaan email dia tulis, saya tidak percayakan Tuhan. Okay, so I nak kena bagi tahu semua orang yang punya cerita ini berbangsa Cina dan dia ada masalah kerohanian. Macam tu. Kerana ada sebab. Kerana she grew up dalam household yang like abusive and violence family. Dia kata very traumatizing lah. Jadi oleh sebab itu dia merasakan macam Tuhan berlaku tidak adil kepada dirinya. Memandangkan dia membesar dalam situasi kekeluargaan yang tak best. Jadi habis je sekolah, dia ikut best friend dia, kawan dia ni punya pakcik, pergi Johor, duduk dengan saudara mara kawan baik dia ni untuk cari kerja dekat Johor. Sudah lari lah kiranya. Dia macam dia tinggalkan rumah, dia pergi kerja, dia start kehidupan dia sendiri dengan pegangan hidup dia yang Tuhan tak nak tolong tak apa, biar aku tentukan hala tuju hidup aku. Berjaya ke, gagal ke, baik ke, buruk ke, semua biar dia tentukan sendiri, bukan Tuhan. Itu situasi kerohanian Ella. Dia habis sekolah, dia kata waktu tu tahun 2000. Fast forward ke 2020. Ya, 20 tahun sudah berlalu. Dia dah memang tinggalkan family dia. Dia kata dia tak ambil tahu langsung pasal family dia dah. I tak sure apa jadilah dekat parents dia ke, atau dia ada beradik ke. Tak apa, kita jangan sibuk hal korang. Kita continue kisah pada tahun 2020. Waktu ni PKP. So kita tahulah waktu PKP ni dalam 18 Mac macam tu lah. First hari PKP kan. So around that time lah. Dia kata waktu ni dia stuck dekat KL sebab dia tak sempat nak rentas balik Johor. Dia ada kerja dekat KL. And waktu PKP diumumkan tu memang tak sempat dah nak balik. Macam tu lah situasinya. So she stuck. Dia sudah stuck di Kuala Lumpur dari Johor. Jauh ni, tak boleh rentas negeri, tak boleh rentas daerah. Waktu ni PKP kita semua macam stuck. Kerja pun tak boleh, apa semua tak boleh kan. So nak tak nak dia dah memang stay dekat hotel. So dia extend aje lah dia punya stay tu dekat hotel tu. Mula asal okey je, biasalah kalau kisah-kisah seram. Permulaan semuanya indah, semuanya okey. Until one day, entah kenapa dari siang ni dia asyik rasa tak sedap. Dia rasa macam gelisah, libang-libu lah perasaan dia. Macam apa orang kata, macam tak sedap hati lah. Dia rasa serba tak kena. Itu siang. Bila malam pula, takut. Padahal dia dah duduk dekat hotel tu beberapa hari dah. So entah kenapa hari ni macam serba tak kena. Lepas tu malam seram pula. So dia assume mula-mula macam mungkin sebab dia gelisah kot, dia kena extend dia punya stay. Dia tak boleh nak balik Johor. PKP kita pun tak tahu, pandemik, what's gonna happen. Lepas tu vaksin belum ada. So macam kita dengar kes dijangkiti. So, macam mungkin dia rasa panik attack lah kot seharian tu lepas dapat tahu kita lockdown. So dia tak adalah fikir panjang ke apa tau. Tapi waktu ni dia dekat laptop, because dia kata ada benda yang dia nak kena settlekan. So I assume tengah settlekan ni, maybe email supplier ke apa ke. Macam tu lah, kita assume business lah. Dia tengah email semua orang. Tu dia dengar bunyi shower. Dalam bilik tu dia seorang diri. Dari siang rasa tak sedap, malam ada orang buka shower pula. Panik. Dia terus tinggalkan laptop dia, lari pergi check kat shower. Ada orang ke? Sebab daripada siang rasa tak sedap kan. So macam ada orang ke kan. Terus pergi check, shower tutup. Shower tak terpasang pun. Tapi bathtub bilik air tu penuh air ni. Macam terkeluar-keluar sikit tau.
Okay, tadi dengar bunyi shower, lepas tu dia terus lari. So kalau orang tu baru buka shower sekalipun, tak mungkin air dekat bathtub tu boleh penuh macam tu tau. Dia dekat pintu bilik air ni, shower tutup, bathtub dah penuh ni, air macam melimpah-limpah sikit. Dia jalan. Takutlah macam, sebab seingat dia memang tak ada pun tutup lubang bathtub tu semua apa tau. Macam, apa ni, panik. Tapi dia kuatkan hati dia, jalan juga pergi tengok. Dekat dalam bathtub yang penuh dengan air tu, dia nampak diri dia. Diri dia terbenam dalam bathtub tu. Weh! Dia dah nampak diri dia. Dia tergamam, dia tak boleh gerak. Dia macam, dia tenung je. Dalam air tu, memang muka dia, badan dia, baju dia semua sama yang macam dia tengah pakai tu. Dalam air, mata tertutup. Macam terbaring dekat dasar bathtub tu tau. Dia tak boleh gerak, dia tak boleh jerit, tak boleh nak lari, dia tak boleh nak buat apa. Dia macam kaku, macam stuck gila kaki dia. Tiba-tiba benda tu keluar dari air, jerit, tarik dia masuk dalam air, rendam dia. Tiba-tiba dia tersedar bunyi handphone. Dia macam bunyi handphone. Dia tengok nombor tak kenal, dia tak angkat. Lepas tu dia macam tengah processing. Macam mimpi rupanya. Okay. Dia pun tak sedar bila dia terlelap depan laptop tu. Tapi sekarang ni situasi dia tengah tengok laptop dia lagi. Handphone dia tengah bunyi, nombor tak kenal. Dia biasanya nombor tak kenal, dia tak angkat. Dan call tu pun mati. Waktu ni dia lega lah. Memang lega sangat. Sebab rupanya lah terlelap rupanya. Lepas tu dia macam patutlah mimpi buruk je kot. Sebab paranoid dari siang. So dia nak bangun bagi minum air. That's when they realise, apa hal? Badan dia basah kuyup, rambut dia semua basah, menitik-nitik air. Dia tergamam. Kalau tadi tu mimpi, apa hal satu badan dia basah macam betul-betul dia berendam kat bathtub tadi, masa kena tarik dengan hantu tu kan, yang menyerupai diri dia tu. Dia panik. Basah-basah ni dia lari masuk bilik air. Nak tengok betul tak ada air dalam bathtub tu. Kering. Sekering-keringnya. Tak ada kesan air langsung. Macam tak ada orang buka shower ke. Tak ada air pernah bertakung ke. Tak ada. Bathtub tu kering. Jadi, kenapa Ella basah? So the next day, dia nak tukar hotel. Tapi dia macam baru terfikir, macam kan banyak tempat lockdown, so tak beroperasi ke apa semua. Dah alang-alang dia dekat hotel ni, and hotel ni beroperasi hanya untuk kereta diorang. So dia tanyalah reception. Dia macam dia call, dia tanya boleh tak kalau nak tukar bilik. So bila orang tanya kenapa nak tukar bilik lah apa semua, dia kata macam aircon bilik tu macam tak rasa sangat. So dia kata please, dia kata dia akan stay sampai habis PKP kat sini, tapi dia nak minta sangat tukar bilik. Nasib baik dapat tukar bilik. Tapi kali ni pihak hotel ni baik pula. Dia orang upgrade ke suite. Dia kalau tak, dia bilik biasa je. Bilik biasa ni maksudnya dekat situ katil, kat situ ada meja sikit, lepas tu terus toilet. Kalau suite ni, dia ada ruang tamu sikit, atau dining hall sikit. Ada macam luas lah. Dia seronok lah. Macam okay, dapat bilik suite ni okay kot. View pun cantik. Bilik dah tukar. So dah tukar angin lah. So ingatkan semuanya okay. Malam pertama tukar bilik suite tu, dia tidur dengan nyenyak sekali. Esok bangun macam mungkin bilik semalam tu lah bilik berhantu. Tapi pelik juga, because before this dia tidur tak ada gangguan pun. So macam okay lah, mungkin hari yang dia extend tu adalah hari yang macam hantu tu nak salam perkenalan ni kan. So okay lah, tak apalah, at least dia dah keluar daripada bilik berhantu. Dia rasa itu semalam yang kau tidur nyenyak sangat tu kan. Ni esok tu, bila kau dah bangun tu, dia bangun okey kan, datang malam ni pula dia buka laptop. Kayaknya tak buat kerja lah, sebab hari tu dah settle whatever email semua kan. Dia buka Netflix atas katil. So dia buka Netflix tengah tengok cerita apa semua tak ingat. Tapi dia tak sedar bila dia terlelap. Tahu-tahu dia terjaga, sudah pagi. Gitu, sebab dia tengok jam pukul 8. So macam excited lah. Yes, lagi sekali tiada gangguan. Nak pergi mandi waktu ni. So okay, seorang Ella pun bergeraklah nak ke bilik mandi. Tiba-tiba ding dong, ding dong, ding dong.
ada orang main bell. So dia macam, jap ke orang hantar breakfast? Sebab dia kata masa PKP ni tak ada buffet breakfast. So diorang kena isi form, kena sangkut dekat luar pintu. So nanti orang staff hotel tu akan ambil, and breakfast akan di-serve pukul 8 ke atas macam tu lah. So dia macam, okay dah pukul 8 kan, lupa. So mungkin orang nak datang hantar breakfast tu lah. Dia pun pergilah buka je terus pintu. Dia terlupa nak check dekat lubang pintu bilik tu kan, ya ke orang hantar breakfast? Dia tak check, dia terus buka. Whoosh! Angin yang macam sekuat-kuat. Tidak lah, angin tu tolak dia. Macam terkejut lah. Tak pernah dia tidur hotel, tiba-tiba dekat koridor tu boleh ada angin whoosh macam tu kan. Lepas tak ada orang, sunyi, tak ada dengar bunyi orang tolak troli ke macam maybe ada staff lain macam dah termiss bilik dia, pergi depan pula hantar kat. Macam tahulah kan. Tapi tak ada bunyi pergerakan langsung. Tak ada. Dia rasa tak sedap. So dia tutup balik pintu. Dia intai dekat lubang kali ni. Betul tak ada orang. Okay lah, tak apa. Dia pusing je badan. Dia nak pergi dekat bilik air tu. Dia nampak jelmaan, muka dia repot-repot yang macam dia nampak dalam air dekat bathtub tu semalam tu. Benda tu jerit macam tu kat muka dia tau. So dia boleh rasa rambut dia semua tergerak because benda tu jerit kat dia. Lepas tu dia terjaga. Sudah. Tadi mimpi. Wush. Tadi mimpi. Oh, wow. Oh, mimpi dia kata. So dia toleh tengok jam yang kat tepi katil tu. Pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi. Tapi yang peliknya, bilik dia gelap segelap-gelapnya. Sebab Ella lepas kejadian yang dia basah kena tarik dalam air bathtub dalam mimpi tu kan, dia memang tidur lampu buka dah. So yang ni pun waktu dia tengok Netflix tu, dia memang pasang semua lampu tau. Dia tak tutup lampu bilik. Kali ni pukul 3 pagi dia terjaga hanya ada lampu dari laptop dia. Beradikan diri dia bangun lah. Dia buka lampu bangun. Dia nak keluar. Dia nak check bilik tu lah. Dia rasa tak sedap. So dia nak check je. Masa dia jalan nak pergi ruang tamu ni, dia dengar TV tu terbuka tau. Memang masa dia nak jalan tu, baru dia dengar macam ada orang switch on the TV. Tiba-tiba TV terpasang. Dia cepat-cepat pak buka lampu ruang tamu semua. TV tu padam ya. Tak ada siapa-siapa yang on. Dia takut sebab sebelum ni hanya kena kaca dalam mimpi kan. Takut dah time ni. Takut gila. Lepas tu dia terfikir toilet. Oh shit, toilet. Aduh, takut. Dia takut nak pergi sebab dia takut kalau dia nampak apa-apa lagi dalam bathtub ke apa kan. So dia cepat-cepat lari. Dia buka lampu toilet. Masa dia buka lampu toilet ni semua, dia dengar sayup je ada suara ketawa. Sayup. Orang kata kalau sayup ni dia dekat. Tak tahu kenapa, tapi jiwa dia adalah manusia yang memang tak percaya benda-benda gaib, benda-benda semua benda ni kat sebab hidup dia tak percayakan Tuhan. Bila dia tak percayakan Tuhan, dia juga tidak mempercayakan segala hantu jembalang ni semualah. So dia dah macam fish kan. So dia macam okay, dia jalan keliling bilik tu. Dia check bawah katil, dia check buka almari semua. Macam dia nak tahu siapa kacau dia ni kan. So macam check. Kejap sayup. Dia kata ketawa tu ketawa macam ketawa kecil-kecil tau. Macam tu tau. Allah. Dah lah mimpi. Jumpa diri sendiri jadi hantu. Sekarang ni ada hantu pula dalam bilik suite ni. Dia macam okay, dia dah check satu suite tu tak ada apa kan. So dia kata ni mainan perasaan je ni. Sebab tadi dia baru je mimpi kan. So dia macam maybe dia terbawa-bawa ketakutan mimpi dia tu. Kita apalah. Dia just panjat je kata. Dia selubung diri dia. Walaupun dia dalam berani-berani macam dah check semua tak jumpa kan. Tapi dia taklah takut juga dengan bunyi ketawa kejap kuat, kejap perlahan, kejap kuat, kejap perlahan. Takut. So dia selubung. Bila dia selubung, dia boleh rasa slowly macam ada yang tarik selimut dia. Sebab dia tengah selubung kan, dia rasa dah bergerak. Selimut tu tau. Dia pula jenis yang macam berani-berani takut ni kan. So dia macam vap, dia rentak balik selimut tu. Dia bangun, terduduk atas katil macam ni. Dia tengok tak ada apa. Tapi dia notice tingkap depan katil dia tu langsir terbuka. Bila masa pula dia buka langsir, dia tak buka langsir. Dia buka lampu je langsir, dia tak buka. Wih.
Dan hotel ni bukan jenis yang langsir you kena tekan button boleh buka ke apa tau. No, you memang kena buka manually. So dia memang tak buka langsir. So sekarang ni nampaklah gelap kat luar tu. Nampak luas. Allah, apa pula nak berlaku ni. Dia dah takut. Slowly dia nampak kaki. Kaki tu makin turun. Dia pun tak tahu kenapa dia tenung. Dia macam patut tutup je lah mata, selubung je lah balik. Tak. Dia tengok juga. Semakin benda tu turun, dia nampak dia tengah terapung dekat luar tu, dekat udara tu adalah diri dia. Dia adalah keadaan reput macam tu. Melambai diri dia. Benda tu hantukkan diri benda tu dari luar. So Ella macam terkejut. Terjerit. Bila terjerit Ella terjaga. Allah, Ella terjaga. So sekarang ni Ella dah takut. Aku terjaga ke? Aku dalam mimpi lagi. Berapa kali terjaga ni. Tapi tak juga. Bangun. Terjaga mimpi. Apa ni? Tadi terjaga pukul 3 pagi. Terjaga 8 pagi. Apa ni? Tapi dah terang. Terang benderang. Kat luar dah terang. Sebab langsir tu terbuka. Kat luar tu cerah. Dia tak tahu ni mimpi ke apa. Dia dah memang menangis dah. Tengok jam 10 pagi. Dia keluar dari bilik dia. Dia check ruang tamu semua. TV tak terpasang. Dia check bilik air kering. Semua lampu terpasang macam yang dia buat sebelum dia tidur. Sebab memang dia akan make sure semua lampu terpasang. Tapi dia pelik sebab langsir tu terbuka. Dia takut. Sebab last dia tengok langsir tu terbuka, ada benda melambai-lambai dan menghantukkan kepala benda. Dan benda tu menyerupai dia. Jadi dia tak nak check sangat cermin tu. Dia check kat pintu. Dekat lubang tu dia intai. Ada tak macam pergerakan manusia ke apa. So dia nampak tray makanan. Dia nampak tray makanan maksudnya adalah tu pihak hotel hantar breakfast. So dia buka, dia tarik. Dekat atas tu ada bil. So dia macam tarik. Waktu, time semua betul. So dia lega. Yang ini betul-betul dia sudah terjaga. Bawa je masuk food tu. Dia biar je dulu. Dia masuk bilik air. Dia cuci muka. Dia cuba ingat. Dia cuba ingat sebelum tidur apa yang dia buat. Sebelum dia naik katil nak tengok Netflix tu, apa yang dia buat. Sebetul dia dah buka lampu. Dia tak tutup lampu apa semua. Tapi dia memang tak buka langsir. Sebab logik lah waktu malam. Kenapa kau nak buka tingkap kau di waktu malam? So sahlah. Seperti mana yang dia basah, kuyup masa dia mimpi dia kena rendam dalam bathtub tu. Kali ni berlaku lagi di mana langsir dia terbuka. Sejak kejadian tu dia memang selalulah mimpi-mimpi yang dia kata benda kejadian berulang-ulang tapi ada meninggalkan kesan di dunia nyata. So dia dah biasa dengan diri dia yang bila dia tidur ni, ada malam dia tak mimpi langsung tau. So ada malam dia mimpi, and setiap kali dia mimpi yang terjaga benda berulang kali ni semua, dia tetap akan mimpi diri dia. Dia tak mimpi benda lain. Dia tak mimpi macam pontianak ke, langsui ke, tak ada. Kuat pula kita cakap macam tu. Terseram sendiri. Masuk tahun 2021 ni, lain pula jadinya. Dia dah masuk tidur. Dia tahu dia tidur. Cuma dia terjaga. Dia nampak ada sosok tubuh tengah squat down. Squat down ni mencangkung lah. Tengah mencangkung di penjuru bilik dia. Mencangkung ni dalam bilik dia ni. Dekat Johor, bukan dekat hotel. Dan kali ni dia macam tak kenal siapa yang mencangkung tu. Sebab selama hari ni dia asyik mimpi-mimpi and dia nampak jelmaan tu menyerupai dia. Kali ni yang squat down ni dia tak kenal. Selalu dalam mimpi-mimpi dia ni, dia kan bebas bergerak. Kali ni tak. The minute dia tengok benda mencangkung tu, dia tak boleh gerak kaki dia. Tak boleh nak cakap. Suara dia macam tertahan. Dia buat apa pun tak boleh. Just boleh tengok je ada benda mencangkung tu. Sayup sangat. Ada bunyi macam dia pun dah tak sedar dah berapa lama dah dia terpaku kat situ. Tengok makin kuat.
makin kuat. Suara tu makin kuat, macam seolah-olah kat telinga dia benda tu tengah baca something yang dia tak faham tau. Dia tetap tak boleh nak gerak, tak boleh nak cakap, tak boleh nak jerit. Sebab dia nak jerit, nak panggil dia punya housemate tu tau. Dia kan duduk masih dengan kawan dia masa dari lepas sekolah dia lari rumah tu kan. Dan dia masih duduk dengan kawan dia tu. So dia nak jerit tapi dia tak boleh. Dia tak boleh jerit. Memang tak boleh nak keluar suara tau. Lepas tu dah lah dengar mantra kat telinga ni. Tiba-tiba benda yang mencangkung tu pusingkan kepala. Badan tak gerak, kepala dia pusing. Menghadap dia, muka dia yang reput-reput tu. Muka dia yang reput-reput tu tengah menghadap dia. Dan mulut pada tu kumat kamit baca. Dia tak tahu mantra apa pun dia tu baca. Dia tak tahu. Dia tengah cuba jerit. Dia memang tengah Suara tak keluar. Dia tengah jerit sebenarnya. Suara tak keluar. Dia dah lah dengar kuat mulut benda tu bergerak-gerak. Dengar kuat kat sini. Lepas tu benda tu berdiri, lari ke arah dia. Kau bayangkan badan terbalik, muka terbalik. Apa ni lari ke arah kau? Gila ke? Masa benda tu nak dekat kat dia, baru suara dia boleh keluar. Dia jerit. Dia rasa macam angin je. So masa dia jerit tu dia pejam mata. So dia rasa angin. Tiba-tiba kawan dia masuk bilik dia. Kawan dia tendang pintu. Lepas tu kawan dia bilang jerit tengok dia. Lepas tu dia macam dia masih tak boleh bergerak. Kawan dia dah panik dengan macam ni. Kawan dia terus dekat kat diri dia. Kawan dia tu peluk dia. Kawan dia tanya, kau nak bunuh diri ke? Dia terus pelik. Dia kata kat kawan dia, kenapa kau cakap macam tu? Kawan dia terus tunjuk tangan dia. Ada kesan darah tau, macam line. So kawan dia ingat dia toreh. Itu mungkin adalah cakaran benda yang lari ke arah dia tadi. Dia terkejut. Sebab selama ini memanglah dia pernah kena benam dalam air kan, ada makanan tertinggal, tapi tak pernah yang cederakan diri dia tau. Berdarah-darah ni semua tak pernah. This is the first time. Diorang turun kat bawah. Dia explain kat kawan dia like apa yang berlaku sebenarnya. So kawan dia ni religious tau. So kawan dia percayalah ada hantu apa semua ni. So diorang malam tu tak tidur, tunggu esok pagi siang. So kawan dia terus call parents dia, bagi tahu apa semua. Lepas tu dia call pakcik dia. Ingat tak pakcik dia yang Ella ni ikut pergi Johor tu kan. Call pakcik tu. Ella dengan kawan dia pergi rumah pakcik dia tu. Sebab dia orang kan semua duduk Johor. Jenuh nak bawa dia berubat. Until lah tahun 2022 dia dibawa berubat. Setelah banyak monk dia jumpa, dia berubat dekat utara tanah air. Dia kata lepas dia berubat dengan ada this one monk ni, dah tak ada dah mimpi tu langsung. Menurut monk ni, menurut Sami ni, ada beberapa hari sebelum kita PKP tu, dia ada pergi satu kedai antik. Dekat dalam kedai tu ada satu evil spirit lah, and dia dah terlanggar evil spirit tu waktu dia berlega-lega dalam kedai tu. So evil spirit tu yang kacau dia. So sejak dari kejadian tu, Ella dia ada a new spiritual journey lah. Dia kata kalau betul ada benda yang boleh harm kita, yang boleh mencederakan kita, yang boleh mengganggu kehidupan kita, pasti ada juga kuasa yang boleh protect kita, yang boleh jaga kita, yang boleh lindungi kita dari pelbagai kejahatan di dunia ini. Itu sahaja kisah yang ada untuk kongsi dengan kalian kali ini tentang gangguan mimpi makhluk halus terhadap seorang gadis bernama Ella. Bukan nama sebenar. Apa yang kita boleh ambil daripada kisah Ella ni, dalam kedai-kedai antik ni, jangan explore sangat kot. Takutlah. Satu benda yang kita boleh belajar daripada kisah Ella ni, kalau ada problem, share dengan kawan-kawan. The minute dia share dengan dia punya best friend tu kan, yang pasal dia mimpi selama hari, kan kawan dia terus call parents kawan dia, terus call pakcik dia, diorang bawa dia cari berubat, tak elok dengan this one Sami, pergi Sami baru, last jumpa dekat utara. So bila kita ada problem, kadang-kadang it is always good untuk share. Jangan handle benda tu sorang-sorang. Sebab kadang-kadang kita pun tak mampu, kita susah nak fikir solution sebab kita dah beratkan diri kita dengan masalah tu. Especially benda yang melibatkan mistik. Kita mana tahu kawan kita tahu kat mana kita nak berubat ke apa. Nasib baiklah share dengan dia punya housemate tu. Dan yang paling penting ni, I nak tekan kat sini, tak kira siapa kita, agama kita, bangsa kita, okay, kita kena always percaya di setiap
perkara buruk yang berlaku pasti ada hikmahnya. Kalau anda juga ada kisah yang lebih kurang sama atau kisah lain, kisah pasal antique shop ke, kisah pasal hotel ke, kisah pasal apa-apa kisah yang seram, korang boleh share dekat email I dah letak bawah ni. Boleh follow IG, Twitter, Instagram, TikTok. Sehingga kita bertemu lagi lah in the next video. Jangan lupa baca doa tidur. Jangan lupa baca doa tidur. Bye. Assalamualaikum.